Okey, boleh dah? Boleh Prof? Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang berbahagia Prof Dr. Haji Kuzi Haji Ismail, Rektor UiTM Kampus Arau UiTM Perlis, Saudara Azlam Abdul Aziz sebagai Ketua Penemuduga Zakat secara online, dan seterusnya pelajar-pelajar yang saya kasihi semua yang berpeluang mendapat rezeki agihan zakat laptop. Alhamdulillah kan. Jadi petang ni kita buat temu janji dengan Prof Dr. Kuzi sebagai Rektor UiTM kita untuk bersama-sama kita dalam sesi bergambar sebagai kenang-kenangan lah, dan juga sebagai aktiviti unit zakat, sedekah dan wakaf UiTM Perlis. Jadi saya rasa perlu jugalah pelajar-pelajar dengar sedikit peringatan nasihat daripada Prof Dr. Kuzi kepada pelajar-pelajar supaya lebih bersemangat lagi untuk meneruskan pengajian dengan sedikit rezeki yang kita agih, kita bekalkan kepada pelajar, iaitu laptop tu kan, untuk memudahkan ODL study, pengajian secara ODL, supaya lebih cemerlang dan mantap lagi pada masa akan datang insya-Allah. Jadi tanpa saya melengahkan masa, saya silakanlah Prof Dr. Kuzi sikit sebelum kita ambil gambar. Prof, bagilah sikit ucapan pada pelajar-pelajar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Dr. Basri Abdul Ghani selaku koordinator zakat, Cik Azlam Aziz dan rakan-rakan yang lain, dan pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali kita manjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita, dan kita alhamdulillah waktu ketika ini kita telah pun berjayalah menempuh COVID-19 lagi. Kita berjaya menempuhi pandemik COVID-19 dan kita masih lagi berada dalam situasi yang pandemik, dan seperti mana yang pelajar-pelajar sekalian ketahui bahawa dalam suasana pandemik COVID-19 masih lagi melanda negara kita, walaupun pada hari ini dapati bahawa terdapat penurunan dari segi kes di seluruh negara. Ada nampak kecerahan bahawa insya-Allah kita dapat mengarungi pandemik. Walau bagaimanapun untuk masa-masa akan datang, pengajian kita masih lagi dalam bentuk hybrid, maknanya akan berada, kita akan gunakan secara virtual ataupun ODL, dan pada masa yang sama kita akan bersemuka. Kita akan pelan-pelan kita akan pada kuliah secara bersemuka dengan syarat setiap pelajar dan kaki tangan universiti telah pun mengambil 2 dos vaksin seperti mana yang disarankan oleh kerajaan. Jadi sebab tentulah dalam kita ODL ini banyak cabaran dia. Salah satu cabarannya ialah peranti itu sendiri, iaitu komputer peribadi. Saya fahamkan bahawa ramai pelajar-pelajar kita yang sukar untuk mengadakan pembelajaran secara ODL ini sebabkan oleh tiadanya komputer peribadi, dan alhamdulillah di atas berkat Allah SWT di atas kita semua, maka kita ada sedikit duit zakat yang atas usaha jugalah Dr. Basri sendiri dapat sedikit dana untuk kita belikan komputer peribadi kepada pelajar-pelajar sekalian. Jadi kita tahu bahawa dengan adanya peranti tersebut, ya, saya rasa boleh tahanlah kalau guna dengan baik, right, boleh tahan 2 atau 3 tahun peranti. Maknanya cukuplah kalau pelajar-pelajar ketika ini dalam tahun 2 boleh digunakan sehingga
graduasi kelak. Dan kalau ada hidup lagi, okey lagi boleh guna masa bekerja sebagainya. Kan? Jadi bila kita gunakan peranti tersebut, kita ingat bahawa ini adalah daripada duit zakat. Jadi kita usaha sebenarnya pihak UiTM kita prihatin. Seperti mana kerajaan prihatin, UiTM pun prihatin kepada pelajar-pelajar yang mungkin sukar untuk beli sebabkan tidak ada kewangan dan sebagainya. Kerana harganya pun 2,000 lebih kan. 2,000 kan. Jadi dengan adanya dan dapat komputer, boleh belajar dan seterusnya. Yang keduanya ialah rantaian lah, iaitu wifi dan sebagainya. Dan kita mengharapkan bahawa sekiranya pelajar-pelajar masih lagi tak ada kewangan dan sebagainya untuk capaian internet, kita boleh beritahu pada pihak UiTM. Mana kita bagi option sama ada pelajar-pelajar boleh balik ke kampus untuk tujuan ODL tersebut ataupun berada di rumah. Kalau di rumah pun tidak ada capaian yang internet yang kurang baik, ataupun kredit internet wifi yang terhad, kita boleh jugalah tengoklah macam usaha kita untuk mendapatkan sedikit kewangan untuk bantu pelajar-pelajar yang terpaksa ODL di rumah. Di rumah. Kalau tak boleh di rumah, boleh dapat masuk kampus dan buat ODL di dalam kampus. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT. Maknanya kita bagi peluang pelajar-pelajar untuk belajar sekarang ni atas diri kita sendiri. Kan, kita gunakan peluang ini untuk belajar bersungguh-sungguh, kan. Kita belajar tu dengan berintegriti, saya faham bahawa ODL ni siapa tak nampak, kan. Kalau kuis tu, kan, kalau kuis ke test ke, kan, kita buat dalam ODL ni, pelajar-pelajar tutup kamera kan, tak tahu sama ada buat kuis tu buat sungguh ataupun pakat bincang sama-sama rakan. Rata-ratanya bila buat kuis semua dapat A. Ya, kalau kita buat secara face to face jarang dapat A kan. Saya pun heran. Saya pun mengajar student, right? Dulu semasa face to face kalau buat kuis tu rata-rata dapat 5/10, kan 2/10. Jarang-jarang dapat 9/10. Tapi bila saya buat melalui dengan ODL ni virtual 10/10. Jarang-jarang dapat 5/10. Dia jadi terbalik. Kan? Saya pun heran jugalah. Kan? Tapi kita husnuzon. Kita bersangka baik pada pelajar-pelajar ini. Kita kata bahawa mungkin mereka boleh belajar bersungguh-sungguh kat rumah ni. Kan? Ataupun dengan ODL ni bahan-bahan banyak mereka boleh buat dengan ikhlas dan sebagainya, mungkinlah dapat capaian itu memang capaian yang sebenar, kan. Dan kita harapkan begitulah. Kan. Jadi kita tak mahu bila keluar besok ada perbezaan dari segi pelajar-pelajar ODL dengan pelajar-pelajar face to face. Kohort yang dulu dengan kohort yang sekarang. Yang PP kerja, yang kohort sekarang ni apa tak tahu. Yang majikan ada orang apa budak-budak ni belajar apa, kan, contohlah kan. Kita harap bersamalah. Kita harap yang kohort hybrid bersemuka dengan yang ODL ni kualiti dia sama. Ya, jadi bila kita belajar ni kita kena ikhlas. Ilmu tu kita bawa Allah Taala akan bagi ilmu yang banyak. Ya, kita sebenarnya bukan kita nak menuntut ilmu, kan kita capai ilmu. Ya, ilmu tu kita nak. Ilmu tu besok kita dapat, kita boleh berbakti kepada negara kita. Terus pelajar pasca ialah merupakan generasi akan datang, kan, untuk mengganti generasi-generasi seperti saya, Ustaz Basri dan sebagainya. Jadi penting kita generasi akan datang ni generasi yang baik, yang berkualiti dan sebagainya. Jadi saya harap itulah. Dan sekiranya pelajar-pelajar sekiranya ada masalah kewangan, ya, saya merayulah, janganlah segan dan silu. Kerana kita di UiTM ni banyak, ya, kita adakan food bank, kan. Kalau pelajar-pelajar yang mungkin tak ada duit nak beli makanan, kita ada ramai kawan kita yang dia panggil dia sedekah, dia sedekahkan makanan, ya. Saya fahamkan ada di kompleks Farabi tu, ada satu corner tu dia letakkan nasi pagi-pagi, nasi lemak. Ya, tapi
rata-rata bila kita buat kajian, nasi lemak yang kita letak situ, kebanyakannya yang pi makan situ ialah budak-budak yang duit banyak. Ya, memang ibu ayah dia kaya. Mereka tu yang pi makan. Mereka tu tak malu. Ya, mereka janji dalam makanan dia sapu habis. Padahal yang itulah untuk orang yang kurang kemampuan. Tapi rata-ratanya yang ada yang tak berkemampuan ni dia rasa segan dan silu. Kita tak mau macam tu. Kita ada tempat, kita ada letakkan kawasan di mana pelajar-pelajar boleh ambil makanan. Sekarang tak ada duit kan. Atau kita pun di pusat Islam pun, di masjid pun kita terletak makanan. Kan, untuk pelajar-pelajar yang katalah dia kurang kewangan dia dah plan dan sebagainya, dia boleh cari makanan tengah hari, petang di pusat Islam dan di tempat-tempat dalam kampus. Tapi itulah saya cepat difahamkan yang pergi situ ialah bukan yang berkeperluan, yang lebih keperluan, yang kuat makan ni. Yang ayah mak kaya dia kuat makan, dia sapu habis. Dia kata makanan tak habis, dia pergi ambil lah. Saya difahamkan ada yang pagi-pagi tak makan, pengsan, pergi kelas dan sebagainya kan. Itu kita kena buangkan perasaan malu tu. Kan, beritahu pada PA, penasihat akademik dengan masalah kewangan dan sebagainya. Because UiTM, kita tak mahu pelajar-pelajar kata pasal apa tak boleh study sebab tak ada duit. Itu kita tak mau dengar. Sebab kita ada banyak, kita ada zakat. Kita ada duit kebajikan untuk pelajar. Ada semua kewangan kita berikan. You datang, jumpa dengan kaunselor kita, jumpa dengan PA kita, berbincang dengan dia, insya-Allah kita ada jalan untuk membantu tuan-tuan pelajar-pelajar sekalian. Kan? Dan juga kalau sekiranya tak cukup kewangan sebenarnya kita ada PTPTN sebenarnya. PTPTN kan. Walaupun itu dari segi bentuk hutang, sekiranya dulu pernah kita kerajaan ajukan you dapat PTPTN, kalau dapat first class, you tak bayar-bayar. Kan? Tapi saya nak beritahu lah, rata-rata pelajar daripada kaum lain, kaum Cina dan kaum India, dia ambil PTPTN tu, tapi dia belajar sungguh-sungguh, right? Dia dapat first class, dia tak bayar-bayar. Dia kata dia dapat scholarship. Itu mentaliti dia orang. Kerana saya telah lihat pelajar-pelajar di Taylor University, kemudian di Sunway University, rata-rata pelajar-pelajar ini dia ambil PTPTN, kemudian dia dapat first class honours, dia punya aim dia ialah get first class honours. Dapat first class tak payah bayar. Jadi dia dapat macam scholarship lah. Patutnya kita pelajar-pelajar yang putera dia kena aim macam tu. Saya ambil PTPTN, okay, saya nak aim dapatkan first class honours. Tapi itu tak ada dah. Dulu ada. Dulu pernah libat begitu. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang semua pinjaman. Tapi pinjaman pun bila nak belajar macam mana kan semua ada pinjaman kan. Melainkan ayah kita, mak kita, orang kaya-kaya, keturunan sultan, numpah harta karun mana-mana, tak bayar-bayar, ambil duit tu lah. Tapi rata-rata tak ada. Dan kita perlukan kewangan. Bila dapat kewangan PTPTN, kita gunakan untuk pelajaran kita. Dan setengah pelajar pula, dia ada PTPTN, dia nak pergi pada ayah dia, nak tanggung mak dia. Saya faham. Tapi penting sekali tanggung kita dulu. Kita berjaya, insya-Allah semua tu akan selesai. Kalau kita dapat keputusan yang baik, kita dapat pekerjaan yang baik, insya-Allah kita boleh bantu ayah dan ibu kita menaikkan taraf mereka yang lebih tinggi. Boleh macam itu insya-Allah dah. Itu saya rasa itu nasihat saya lah kepada semua pelajar supaya dapat komputer tu gunalah untuk kebaikan. Dan kalau dah habis belajar tu, bagi komputer tu pada adik-adik kita pula. Kan? Kalau adik kita pula maknanya bila kita nak pas pada adik kita tu, maknanya kita guna komputer tu dengan baik lah. Jangan duk main game. Pasal main game ni dia duk tekan keyboard ni hancur. Kan? Keyboard ni sebenarnya kalau kita buat di laptop ni, dia ada benda sensitif, screen, keyboard kan, tempat kita typing ni kan. Tapi kalau kita gunakan main game, dia tak tahan. Tu yang duk tukar keyboard ni. Ya, pergi kedai tengok banyak
komputer peribadi, keyboard dia rosak. Kan, dia tanya mana apa? Dia kata macam mana cik? Abang mana tak rosak, depa duk tekan macam apa? Main game kot. Dia kata kan. Jadi kita kurangkan yang itu. Kita gunakan untuk pembelajaran. Jadi bila elok besok boleh lepas kita pada adik-adik kita. Kan? Supaya adik kita dapat manfaat yang sama. Kan? Maknanya kalau kita gunakan komputer ini dengan baik, dia takkan rosak. Jangan tak rosak sangatlah. Dengan baik kan, insya-Allah lah. Jadi itu itu saja saya nasihatkan pada pelajar-pelajar sekalian. Tambahan kita bersyukur pada Allah Ta'ala, kita diberi rezeki, dapat komputer, kita gunakan dengan yang baik. Dan saya mendoakan semua pelajar-pelajar, pertama sekali, dijauhkan daripada bala. Kedua, kita sihat, tak kena COVID. Keluarga kita pun sihat, tak ada kena COVID, insya-Allah. Dan yang ketiganya ialah kita berjaya untuk mendapatkan ijazah yang kita idamkan dan seterusnya berjaya dalam hidup kita, insya-Allah. Itu saja. Saya wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah balik pada Ustaz Basri. Doktor, silakan. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Dr. Guzi, dan banyak sekali info-info daripada Prof kepada pelajar-pelajar kita, nasihat, motivasi, dan kita memanglah macam Prof cakap adalah kita universiti ni berusaha sedaya upaya untuk pastikan dari segi backup, financial backup tu kan, macam-macam kita ada. Dan bagi saya lah sebagai koordinator zakat ni sebenarnya juga dilantik oleh rektor lah kan, dan ini hari terakhir juga, esok hari terakhir saya bertugas sebagai koordinator zakat. Tapi alhamdulillah saya satu kepuasan lah yang dapat saya usahakan, saya lakukan untuk menyelesaikan masalah sedikit sebanyak masalah pelajar, bahkan mengurangkan bebanan keuangan pengurusan sebenarnya. Apabila pelajar-pelajar, kita bukan saja bantu laptop zakat ni sebagai additional je, tambahan. Kita yang 2 kali setahun tu kita bantu dari segi zakat sara hidup. Setengahnya hampir berapa puluh orang baru ni yang kita bantu, membabitkan hampir 60,000 lebih kot yang tak dapat bayar yuran, yang bakal gugur taraf pun, GT pun kita usaha bantu pelajar-pelajar ni. InsyaAllah lah saya harap dengan nasihat yang baik daripada rektor tadi kan, jadi pelajar-pelajar kena ambil ingatan, keinsafan untuk kita gunakan sebaik mungkin lah. Makna agihan-agihan zakat yang kita dapat tu. Ada setengah tu yuran pun dia dapat, laptop pun dia dapat juga bro. Alhamdulillah. Tak kisah, yang penting walaupun kita kata 1,500 tu laptop jenis apa yang boleh kita kan. Ada setengah tu dia upgrade, dia tambah dengan duit sendiri, alhamdulillah lah kan. Tapi selagi peruntukan ada, insya-Allah kita akan usahakan seramai mungkin agar pelajar-pelajar kita dapat peranti memudahkan untuk dia meneruskan pengajian secara ODL. Harap-harap gitulah pada pelajar-pelajar sekalian. Mungkin orang baru akan ambil alih nanti pun akan lebih bersemangat lagi. Saya perturunkan ilmu-ilmu yang boleh mempercekapkan agihan kepada pelajar-pelajar di samping kutipan zakat dengan pihak-pihak yang pihak berautoriti seperti MAIB, Lembaga Zakat Selangor kan. Jadi 2 institusi ni pun kita ucap terima kasih banyak jugalah mereka beri bantuan dana tu. Okey. Saya rasa itu sajalah kot. Gambar. Kita nak bergambar, jadi kena serah kepada Encik Azlan lah macam mana nak setting majlis ambil gambar. Kamera semua. Buka kamera. Minta pelajar untuk onkan kamera semua, dan ada kot laptop masing-masing. Kakak laptop. Sikit. Depan guna laptop. Boleh. As evidence. Evidence. Okay. So ada laptop? Atau tengah guna laptop tu? Ada kita guna laptop. Ada. Okay. Bermacam-macam warna. Okay. Warna merah tu saya pernah beli untuk anak saya.
Okey, dengan kiraan 1, 2, 3 nanti kita akan senang ambil gambaran lah. Okey, 1, 2, 3. Okey, sebentar. Right. So one more. Okey, 1, 2, 3. Okey, alright. Semua display ke wajah tu? Semua Semua. Okey, alhamdulillah. Okey. Kalau tak ada apa, itu sajalah kot. Terima kasih banyak Prof. Dr. Kuzey, Encik Azlan dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Semoga kita sama-sama jaga kesihatan. Minta Allah jauhkan daripada COVID-19 ni. Kan? Kita InsyaAllah. kena jaga SOP sebaik mungkin. Itu sajalah kot. Okay. Sekadar itu. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Ustaz. Belajar sungguh-sungguh insyaAllah. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Ya, insyaAllah. Kita akhiri majlis pertemuan kita dengan tasbih kafarah dengan wal asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. Okey, insyaAllah. Waalaikumsalam. Okey, belajar rajin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak belajar semua. Okay. Terima kasih Prof. Terima kasih Doktor. Terima kasih Prof. Terima kasih Doktor. Okey, sama-sama. Baik. Ya Ustaz, jumpa lagi insyaAllah. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Okey, alhamdulillah.